Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Hari ini kita akan meneruskan pengajaran dan pembelajaran di rumah berkenaan matematik tahun 1 dan hari ini kita akan belajar berkenaan timbang dan banding jisim objek. Pada akhir pengajaran dan pembelajaran pada hari ini, murid dapat menimbang dan membanding jisim objek menggunakan unit bukan piawai. Yang kedua, murid dapat membanding dua atau lebih jisim. Hari ini kita akan belajar berkenaan timbang dan banding jisim objek. Sebelum kita belajar berkenaan timbang dan banding jisim objek, cikgu nak tunjukkan beberapa alat ukuran, alat timbangan yang biasa kita gunakan dalam kehidupan seharian kita. Yang pertama ialah alat penimbang ini. Ini ialah alat yang biasa kita gunakan untuk menimbang berat badan. Okey, jadi ini pula ialah alat penimbang yang kedua. Ini biasa kita lihat, contohnya kita gunakan di pasar untuk menimbang berat daging, berat ayam, ikan dan sebagainya. Jadi hari ini cikgu akan menerangkan sedikit berkenaan timbang dan banding jisim objek menggunakan contoh-contoh yang ada pada buku teks muka surat 52 dan 53. Sebelum kita belajar berkenaan pembelajaran pada hari ini iaitu timbang dan banding jisim objek, jom kita belajar kenali istilah-istilah jisim sebagaimana yang telah kita pelajari pada pembelajaran yang lepas. Jom kita kenal semula istilah-istilah jisim. Antara istilah jisim yang murid kena tahu iaitu ringan dan berat. Yang pertama ialah ringan. Ringan ini bermaksud kita boleh angkat dengan mudah tanpa menggunakan tenaga yang banyak. Contoh objek yang ringan: buah apple, pensil, belon, buah stroberi, buah pisang, pembaris dan banyak lagi objek-objek yang ringan. Yang kedua ialah berat. Berat ini bertentangan dengan ringan. Kalau ringan kita boleh angkat dengan mudah, tetapi berat ini berbeza. Berat ini kita memerlukan tenaga yang lebih berbanding objek yang ringan. Antara objek yang berat ialah batu bata, buah tembikai, almari, tonggas, beras, lesung dan sebagainya. Banyak lagi objek-objek yang berat lah, terutamanya kalau kita lihat objek yang besar, contohnya kereta dan sebagainya. Jadi sekiranya murid nak buat perbandingan antara dua objek, jadi kita kena gunakan satu perkataan ini iaitu lebih. Lebih apa? Lebih berat, lebih ringan. Jadi cikgu nak tunjukkan dua contoh objek. Yang pertama ialah tonggas dan belon. Jadi murid lihat pun murid dah tahu yang mana ringan, yang mana berat. Jadi kita boleh cakap tonggas lebih berat daripada belon. Jadi ingat, kalau ini berat, jadi kita boleh cakap tonggas ini lebih berat daripada belon. Jadi kita teruskan pada pembelajaran pada hari ini iaitu timbang dan banding jisim objek. Jadi untuk membuat perbandingan jisim objek antara dua objek, cikgu telah menggunakan dacing penimbang. Ini ialah dacing penimbang ataupun kita boleh cakap ni dacing pun cukup. Ini ialah dacing penimbang yang fungsinya sama macam jongkan-jongkit. Kalau jongkan-jongkit, okey begini, kalau tiba-tiba ada orang yang lebih berat duduk dan yang lebih ringan duduk juga di sebelah sini, maka yang duduk yang di sebelah berat akan turun ke bawah. Sama macam dacing penimbang, kalau objeknya lebih berat maka dia akan turun, yang ringan akan naik. Jadi kalau kita lihat kepada contoh yang pertama ini, cikgu menggunakan dua biji apple, okey, di sebelah sini dan di sebelah kanan, di sebelah kiri dan di sebelah kanan. Jadi kita lihat kedudukannya seimbang. Jadi kedua-dua biji apple ini sama jisim. Seterusnya kita cuba membuat perbandingan antara buah apple dan buah stroberi. Buah apple diletakkan di sebelah kanan, manakala buah stroberi diletakkan di sebelah kiri. Jadi kita lihat kepada dacing penimbang ini, okey, dia turun di sebelah buah apple, manakala yang di sebelah buah stroberi dia naik. Jadi itu bermaksud
buah strawberry ringan, buah apple berat. Ingat, apabila dacing tu jatuh bermaksud ianya lebih berat. Jadi kita boleh cakap jisim apple ini lebih daripada sebiji strawberry. Jadi itu bermaksud jisim apple ni lebih berat daripada strawberry. Sekarang cikgu nak murid lihat perbandingan dua objek yang mana cikgu lebihkan bilangannya. Di sini ada 2 biji apple, yang dekat sini di sebelah kiri ni ada 1 biji apple. Yang mana kita lihat dekat dacing ini dia lebih dan dia jatuh dekat 2 biji apple. Bermaksud yang ini lebih berat, manakala sebiji apple ringan. Jadi ingat, bilangan mempengaruhi. Kalau lebih banyak bermaksud ianya lebih berat jisimnya. Jadi sebiji apple ringan, 2 biji apple berat. Bermaksud jisim 2 biji apple lebih daripada 1 biji apple. Seterusnya kita lihat kepada contoh di dalam buku teks. Okey, dia menggunakan neraca timbang ataupun dacing lah, kita boleh cakap ni dacing juga ataupun neraca timbang. Okey. Jadi dia membuat perbandingan antara buku merah dengan guli. Yang ini buku biru dengan apa? Dengan guli. Okey, jadi yang membezakannya ialah bilangan guli di dalam bekas ini. Okey, kalau kita lihat buku merah ini seimbang dengan berapa biji guli kat sini? Jom kita kira. 1, 2, 3, 4, 5. Yang ini pula buku biru pula seimbang. Seimbang ni maksudnya dia sama dengan berapa biji guli? Ada berapa? Jom kita kira. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Okey, jadi buku merah ini dia seimbang dengan 5 biji guli. Manakala buku biru pula dia akan seimbang dengan 8 biji guli. Jadi kita boleh cakap jisim buku merah sama dengan 5 guli. Manakala jisim buku biru pula sama dengan 8 guli. Jadi nak tahu yang mana lebih berat, antara buku merah ke buku biru? Okey, jadi nak tahu yang mana lebih berat, kita lihat bilangan gulinya. Yang mana lebih banyak gulinya? Okey, sudah tentu di bahagian buku biru ini lebih banyak gulinya. Jadi kita boleh cakap buku biru ini lebih berat berbanding buku merah. Jadi kita boleh cakap jisim buku merah kurang daripada buku biru, ataupun kita boleh bagi tahu jisim buku biru lebih daripada buku merah. Jadi antara buku merah dengan buku biru yang mana lebih berat? Okey, kita tengok bilangan guli dia, yang mana lebih banyak? Sudah tentu buku biru lebih berat berbanding buku merah. Seterusnya kita nak bandingkan antara buah apple dengan buah mangga. Jadi nak tahu yang mana lebih berat, yang mana lebih ringan. Jadi kita lihat. Okey, sekarang ini seimbang, semua seimbang. Yang ini seimbang, yang ini pun seimbang. Okey, seimbang ni maksudnya lurus lah. Okey, dia tak ada ke bawah dengan ke atas. Jadi buah apple ini seimbang dengan 2 tin sardin. Okey, kalau kita kira ada 1, 2 tin sardin. Manakala mangga pula ada berapa tin sardin? 1, 2, 3. Jadi kita boleh cakap jisim apple sama dengan 2 tin sardin, manakala jisim mangga pula sama dengan 3 tin sardin. Jadi sekarang cikgu nak tanya awak semua, buah mana yang lebih ringan? Buah apple ke buah mangga? Siapa tahu jawapannya? Okey, jawapannya ialah buah apple lebih ringan. Kenapa buah apple lebih ringan? Kerana perbandingannya dengan 2 tin sardin sahaja. Yang ini 3 tin sardin sahaja. Jadi yang mana lebih sedikit? Okey, sudah tentu 2 tin sardin. Jadi yang mana perbandingannya ialah buah apple. Jadi buah apple ini lebih ringan.
Kenapa buah apple lebih ringan? Kerana dia timbang dengan 2 tin sardin. Manakala buah mangga dia timbang dengan 3 tin sardin, lebih banyak. Jadi lebih sedikit bermaksud ianya lebih ringan. Kalau banyak bermaksud lebih berat. Sekarang kita lihat kepada perbandingan yang seterusnya. Ada 3 objek. Yang pertama kicap. Yang kedua ialah gula. Yang ketiga ialah beras. Yang ini pula ialah gula. Jadi kalau kita lihat, timbangannya tidak seimbang sebab ada ke bawah dan ada ke atas. Ingat, apabila timbangan itu turun ke bawah, ianya bermaksud yang ini lebih berat. Jadi kita boleh tulis dekat sini, yang ini lebih berat. Gula lebih berat berbanding kicap. Kicap ini ringan. Jadi kita lihat kepada perbandingan yang kedua, beras dengan gula, yang mana lebih berat? Beras lebih berat, gula lebih ringan. Jadi kita boleh tulis jisim kicap kurang daripada jisim gula. Bermaksud kicap ini lebih ringan berbanding gula. Manakala beras pula lebih daripada jisim gula. Bermaksud beras ini lebih berat daripada gula. Jadi cikgu nak tanya murid-murid, kicap paling ringan, apa yang paling berat? Antara gula dengan beras, yang mana lebih berat? Jadi kita lihat timbangan ini, yang mana jatuh ke bawah? Kalau yang jatuh ke bawah itu bermaksud ianya lebih berat. Jadi beras paling berat. Beras paling berat. Kicap paling ringan. Kenapa kicap paling ringan? Sebab apa? Sebab apabila dia buat timbangan, dia naik ke atas, bermaksud ianya ringan. Dan beras pula ialah paling berat. Kenapa? Apabila dia buat timbangan, timbangan dia dia jatuh. Jatuh berbanding gula ini. Jadi beras paling berat. Jadi ini ialah latihan matematik pada hari ini. Murid perlu menyiapkan latihan buku aktiviti jilid 2 muka surat 54, 55 dan 56. Jom kita selesaikan bersama-sama. Untuk latihan buku aktiviti muka surat 54, murid perlu tandakan right kepada objek yang berat. Ada 4 soalan. Yang kedua, murid perlu tandakan right kepada objek yang ringan. Jadi, kita perlu menyiapkan 2 latihan lah. Jom kita selesaikan latihan yang pertama, iaitu tandakan right untuk objek yang berat. Jadi, untuk soalan yang pertama, tandakan right untuk objek yang berat. Dia tanya yang berat. Jadi, ingat, kalau kita duduk atas jongkan-jongkit, kalau yang berat sudah tentu dia akan jatuh ke bawah. Jadi kalau kita lihat timbangan dia, neraca timbang ni, kita lihat antara perbandingan buah apa ni, buah apple dengan buah betik, yang mana lebih berat? Nak tahu yang mana lebih berat, kita lihat yang mana jatuh. Sudah tentu yang ini jatuh, yang ini lebih berat. Kita tandakan right. Yang seterusnya, perbandingan antara buah juga, iaitu buah durian dengan buah, cikgu tak pasti buah apa, mungkin buah pear kot. Buah durian dengan buah pear. Jadi yang mana lebih berat? Sebagaimana yang cikgu bagi tahu, kalau kita guna neraca timbang ni, kalau dia jatuh ke bawah, itu bermaksud ianya lebih berat. Jadi buah durian lebih berat. Kita tandakan right. Seterusnya, untuk soalan C, antara buah kelapa dengan buah betik. Ini buah betik kot. Cikgu rasa buah betik. Antara buah kelapa dengan buah betik, yang mana lebih berat? Kalau kita lihat kepada neraca timbang ni ataupun dacing ni, kita boleh cakap buah kelapa lebih berat. Kenapa buah kelapa lebih berat? Sebab dia jatuh ke bawah. Jadi kita tandakan right. Seterusnya kita lihat kepada gambar D, antara buah pisang dengan buah duku ataupun buah anggur, cikgu tak pasti. Mungkin buah duku kot. Buah pisang ataupun buah duku. Jadi yang mana lebih berat? Sudah tentu yang jatuh ke bawah, yang ini lebih berat lah. Ingat, apabila kita buat timbangan, yang jatuh ke bawah itu bermaksud lebih berat. Sekarang kita perlu tandakan right untuk objek yang ringan.
Jadi kalau kita duduk atas jongkar-jongkit, contoh kita duduk dengan ayah kita. Okey, ayah kita duduk sebelah sana, kita duduk sebelah sini. Sudah tentu kita akan naik sebab ayah kita lebih berat. Jadi sama macam timbangan ini, yang mana yang terangkat ataupun yang naik ke atas itu bermaksud ianya lebih ringan. Okey, jadi buah belimbing dengan buah tembikai, yang mana lebih ringan? Sudah tentu yang naik ke atas iaitu buah belimbing. Kita tandakan right. Okey, seterusnya kepada gambar B. Okey, buah pisang dengan buah pisang, tetapi saiznya berbeza. Yang ini lebih besar, yang ini lebih kecil. Jadi yang mana lebih ringan? Okey, kita lihat kepada timbangan dia, yang mana naik ke atas. Okey, sudah tentu yang inilah. Okey, yang ini, jadi yang ini lebih ringan. Kita tandakan right. Seterusnya kita lihat kepada gambar C. Okey, ada buah rambutan kot. Okey, ini ialah buah rambutan. Ini pun buah rambutan. Okey, ini dalam ikat buah rambutan. Yang ini kita dah asingkan. Ada 3 biji buah rambutan. Okey, sekarang yang mana lebih ringan? Sudah tentu yang terangkat lah, ataupun yang naik ke atas ini lebih ringan. Jadi kita tandakan right. Okey, untuk soalan D, antara buah apa ni, cikgu pun tak pasti, buah naga kot atau dengan buah limau, yang mana lebih ringan, yang mana lebih berat? Sudah tentu yang terangkat ini lebih ringan. Yang naik ke atas ini lebih ringan. Jadi kita tandakan right. Ingat murid-murid, kalau buat timbangan ni, yang mana yang jatuh ke bawah itu bermaksud ianya lebih berat. Kalau dia timbang, yang jatuh ke bawah ini yang berat, yang naik ke atas itu ialah ringan. Ingat yang itu. Jadi sekarang kita pergi kepada buku aktiviti muka surat 55. Arahannya kita tulis bilangan unit yang betul. Okey. Jadi ada 4 soalan dekat sini. Jadi jom kita selesaikan. Untuk soalan A, ada buah betik. Okey, ini betik dengan buah tomato. Jadi dia bandingkan. Sekarang penimbang ini seimbang, bermaksud ia sama jisim. Jadi kita boleh cakap jisim betik ni sama dengan berapa biji tomato ni. Okey, kita kira sama-sama. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jadi jisim sebiji betik ni sama dengan 6 tomato. Jadi tulis 6 tomato. Seterusnya kita lihat jisim ayam. Okey, ini ayam sama dengan ikan. Okey, jadi kita lihat seekor ayam ini sama berat ini sama jisim dengan ikan. Tapi berapa ekor ikan dekat sini? Jom kita kira. 1, 2. Jadi jisim ayam sama dengan jisim 2 ikan. Seterusnya kita lihat kepada soalan C. Jisim tepung sama dengan jisim gula dekat sini. Jadi sama sebab seimbang. Jadi kita boleh cakap jisim tepung, okey, satu tepung ni sama dengan berapa gula? Jom kita kira. 1, 2, 3, 4. Jadi jisim tepung sama dengan jisim 4 gula. Seterusnya kita lihat kepada soalan D. Okey, jisim ikan sama dengan sotong. Okey, jadi kita perlu kira berapa ekor sotong dekat sini sebab seimbang Jadi ini ialah ikan, yang ini ialah sotong. Jadi jom kita kira. Kita kira berapa ekor sotong dekat situ. 1, 2, 3, 4. Jadi jisim ikan ini sama berat, iaitu sama dengan 4 sotong. Jadi kita pergi kepada latihan yang seterusnya. Sekarang kita cuba siapkan latihan buku aktiviti muka surat 56. Ada 2 soalan yang perlu kita lengkapkan. Yang pertama, tulis bilangan unit yang betul. Yang kedua, banding jisim objek di atas. Jadi kita perlu tulislah lebih berat ke, lebih ringan ke. Okey, jom kita selesaikan. Untuk soalan yang pertama, kita perlu tulis bilangan unit yang betul. Okey, untuk soalan A, ini jagung. Ini ialah pundi kacang. Okey, sekarang kita lihat kepada timbangan dia.
Okey, seimbang bermaksudnya sama berat. Jadi kita boleh tulis jisim jagung ni sama dengan pundi kacang ni ada banyak. Ada berapa ni kita kena kira? 1, 2, 3, 4. Jadi jisim jagung sama dengan 4 pundi kacang. Seterusnya perbandingan antara mangga dengan pundi kacang lagi. Tetapi bilangan pundi kacang ni berbeza lah. Okey, sekarang jisim mangga, ini ialah mangga, ini ialah pundi kacang. Sekarang timbangannya sama Okey, lurus, jadi bermaksud sama berat lah. Okey, jisim mangga sama dengan pundi kacang. Berapa pundi kacang ni kita kena kira? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jadi ada 6 pundi kacang. Jisim mangga sama dengan 6 pundi kacang. Seterusnya kita lihat kepada soalan C, iaitu jisim sukun. Ini ialah sukun. Okey, timbangannya sama berat sebab seimbang sama dengan berapa pundi kacang. Kita perlu kira. Okey, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Bermaksud jisim sukun sama dengan 7 pundi kacang. Okey, tadi kita dah lengkapkan soalan 1, yang mana kita lengkapkan bilangan unit yang betul lah. Kita kira pundi kacang ni. Okey, jadi sekarang yang kedua kita perlu bandingkan jisim objek di atas. Okey, jadi nak membezakan yang mana lebih berat, yang mana lebih ringan, kita lihat perbandingannya dengan pundi kacang. Yang mana lebih banyak pundi kacang yang digunakan, bermaksud itu lebih berat. Okey, yang banyak bermaksud lebih berat. Okey, yang sedikit bermaksud lebih ringan. Okey, jadi kita lihat kepada soalan A. Jisim jagung daripada jisim mangga. Sekarang, jisim jagung ini dia banding dengan 4 pundi kacang. Okey, kita tulis 4 dekat sini. Daripada jisim mangga. Sekarang mangga ini dia ditimbang bersama 6 pundi kacang. Jadi kita tulis 6 dekat sini. Jadi antara 4 dengan 6, yang mana lebih banyak? Okey, sudah tentu 6 lebih banyak lah. 4 lebih sedikit. Jadi apabila sedikit, ianya lebih ringan. Jisim jagung kurang daripada jisim mangga. Bermaksud ringan lah, ringan daripada jisim mangga. Seterusnya, jisim sukun daripada jisim mangga. Sekarang sukun ini dia timbang bersama berapa pundi kacang? 7 pundi kacang. Jadi kita tulis 7 pundi kacang. Okey, 7 dekat sini. Okey, daripada jisim mangga. Okey, jisim mangga berapa tadi? Ada 6. Okey, jadi 6 kita tulis kat sini. Sekarang antara 7 dengan 6, yang mana lebih banyak? Sudah tentu 7 lebih banyak. Jadi kita boleh cakap jisim sukun lebih daripada jisim mangga. Maksud jisim sukun berat daripada jisim mangga. Itu maksudnya lah. Jadi nak tahu yang mana lebih berat, kita tengok dia perbandingan antara objek yang dibandingkan. Okey, jadi kita lihat yang mana lebih banyak lah. Kalau yang banyak, contohnya sukun ni, dia ditimbang dengan 7 pundi kacang. Yang paling banyak bermaksud sukun ini yang paling berat. Sekarang kita lihat kepada soalan C. Buah yang paling berat ialah buah apa? Jadi macam yang cikgu bagi tahu, okey, buah yang mana yang ditimbang dengan paling banyak pundi kacang? Iaitu sukun. Jadi buah yang paling berat ialah sukun. Seterusnya, buah yang paling ringan pula ialah yang mana dia telah timbang dengan pundi kacang yang paling sedikit, iaitu jagung. Jadi buah yang paling ringan ialah jagung. Okey, jadi ingat murid-murid, kalau dia timbang, nak tahu yang mana paling berat, dia tengok berapa yang paling banyak. Yang paling banyak itulah yang paling berat. Manakala yang ditimbang, yang paling sedikit itu yang paling ringan. Ingat, banyak berat, sedikit
ringan. Jadi itu sahaja pembelajaran pada hari ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.